وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعو Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam kita dengan cuma kita Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tasanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ihdina ila sawa'is sabil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Di Tuan Imam di Jawatankuasa Masjid Datuk-datuk Profesor dan juga asatizah yang saya muliakan. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama untuk kita dalam majlis ilmu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita jemu kita mengulangi selang beberapa kali kita ulanglah hadis mengenai kelebihan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafathum rahmah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa zakarahum Allah fi man 'indah. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut mana-mana perhimpunan manusia yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya ialah untuk yatluna kitab Allah, tujuannya ialah untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengaji mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadarus dengan maksud sama-sama membaca, tadarus dengan maksud untuk kita mempelajari, memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, Tuhan kita, dan kita sebagai hamba-Nya. Kecuali perhimpunan yang seperti ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat 4 kelebihan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turunnya sakinah. Dan kita sebut sakinah ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah ni tak boleh kita cari, dia datang daripada atas min Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, baginda sebut turunnya sakinah. Wa ghashiyatuhum rahmah, serta kita yang kedua yang kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, malaikat bersama-sama dengan kita. Dan yang kemuncaknya adalah wa zakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa taala menyebut perhimpunan yang seperti ini di kalangan malaikat-malaikat yang bersama Allah Subhanahu wa taala, al-malaikatul muqarrabin bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi membicarakan mengenai kewajipan kita kepada Allah, mengenai zakat, dan kita bincang tak habis-habis lagi mengenai konsep harta, tasawwurul mal min al-Quran wa sunnah, maknanya bagaimana tasawur harta ni menurut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ada beberapa slide ni kita sebagai ulangan, tapi kita sebelum nak mulakan tajuk baru kita review sikitlah. Jadi harta itu boleh menjadi alat yang boleh digunakan untuk memperoleh kebaikan dan pahala yang banyak jika diperoleh dengan cara yang halal
dan dibelanjakan pada jalan Allah, yang ditunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Jadi harta yang kita miliki ini merupakan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampaknya macam kita yang berusaha, kita berpenak lelah mencari rezeki dengan kudrat kita, tapi cuba bayangkan apa yang kita miliki ini kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kalau Allah tak bagi pada kita, kita tak boleh hidup. Tanpa hidup kita tak boleh berusaha dan bekerja. Tanpa Allah bagi kita tenaga, Allah kita tak boleh bekerja. Kudrat tangan dan kaki, buah fikiran kita. Sebab ada juga Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia yang serba kekurangan, fizikalnya, ada orang kurang upaya, ataupun kelainan upaya, mungkin tak dapat seperti mana rezeki yang kita perolehi. Ada orang yang hilang akalnya, dia hidup, dia mungkin tak berupaya kerana akal, kesihatan, nyawa kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi cantiknya harta ini kalau kita gunakan dengan kita melaksanakan dan menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak zakat, hak membantu fakir miskin dan bentuk sedekah dan bentuk derma dan lain-lain. Harta juga boleh menjadi alat untuk membuat kejahatan dan perkara yang dibutuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta ni boleh menjadi satu kebaikan dan boleh menjadi suatu mana yang buruk andainya tuannya tu digunakan untuk jalan-jalan keburukan, kejahatan. Sekiranya harta itu diperoleh dengan cara yang haram dan dibelanjakan pada kejahatan, syaitan dan memuaskan hawa nafsu dan tidak pula menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itu imtiyazuna ka muslim min ghairil muslim fil ghayatul quswa. Jadi beza kita antara muslim dengan non muslim itu ialah dari segi matlamat akhir kita, matlamat tertinggi kita. Apa matlamat? Pemilikan harta. Mereka memiliki harta, kadang-kadang kita dah sebutkan dalam senarai 10 orang terkaya di Indonesia ni, dalam data pada Februari tahun ini 9 bukan muslim, seorang saja muslim. Apa ni, Haji Bukhari. Jadi itu apa nama Tan Sri Bukhari. Jadi yang ada Yayasan Bukhari di Kedah. Itu saya pernah melawatlah 10 tahun yang lepas ketika UTM buat lawatan di sana. Kita pun pernah singgahlah di Yayasan Al-Bukhari di Kedah. Jadi bezanya lah bagaimana memperoleh harta dan bagaimana membelanjakannya dan apa matlamat daripada kita mengumpulkan harta ini. Daripada dan muslim mungkin untuk kebanggaan, untuk kepuasan diri, untuk dibangga-banggakan, tapi kita sebagai seorang muslim, harta ini ialah satu tanggungjawab untuk kita menunaikan zakat kita, membantu mereka yang tidak berkesempatan untuk memperolehi harta, memiliki harta sebanyak yang mungkin kita miliki. Mengumpulkannya lalu menyimpannya sudah jadi jalan yang salah. Mereka menyalahgunakan harta sebab hakikat memelihara dan mengembangkannya ialah dengan membelanjakannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat maknanya kesempurnaan harta itu, baiknya harta yang kita miliki apabila kita memiliki dan kita belanjakannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang kita miliki ada hak lis-sa'il, orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang diharamkan, mana orang yang tidak ada peluang untuk mendapatkan harta yang seperti mana kita miliki atau kita perolehi. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang apa ni, orang yang memiliki emas dan juga perak, lambang kekayaan, kemewahan ini, dan tidak nafkahkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah pada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kita kena nafkahkan, yunfiquna fi sabilillah. Ada mana sebahagian manusia yang menafkahkannya pada bukan laisa fi sabilillah, yunfiquna fi sabili ghairillah. Sama ada untuk nafsu dia, untuk dibanggakan, untuk jalan-jalan keburukan,
menjadi penaung dan juga sport, menjadi orang yang membiayai usaha-usaha untuk memerangi orang Islam, menindas orang Palestin, berapa banyak harta-harta yang mereka bekalkan kepada pihak-pihak musuh dan sebagainya untuk menindas orang-orang muslimin di seluruh dunia. Mungkin berlaku di Yaman, mungkin berlaku di Syria, berlaku juga di banyak negara-negara, malangnya di negara-negara yang Arab, yang di mana mereka menguasai Al-Quran. Jadi mereka belanjakan juga, bukan percuma. Senjata-senjata itu sangat mahal harganya, tapi yunfiqunaha laisa fi sabilillah, fi sabilit taghut. Maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala suruh fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah berita kepada mereka, khabarkanlah kepada mereka bahawa bagi mereka seksa yang amat sakit, yang sangat pedih. Lanjutan daripada itu Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ayat 34, ini ayat 35 daripada surah Taubah, surah ke-9 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Iaitu pada hari dibakar emas dan perak harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah azab dari apa yang telah kamu simpan itu. Jadi fatukwa, kita belajar bahasa Arab, kalau isim maknanya isim alat tu jadi mikwa. Mikwa ni air tu, fatukwa jibahu, mana kata-kata di striker, dahi mereka, rusuk mereka, belakang mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Fazuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah azab daripada apa yang telah kamu simpan itu. Simpan tanpa keluar zakat, walaupun cukup haul dan juga nisabnya. Jadi itu juga satu kesalahan dari segi pemilikan harta. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, disebutkan dalam suratul Baqarah. Berapa kali dah kita sebut ayat ini? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Jadi sebiji saja akhirnya membawa ganjaran sampai 700 kali gandaan pahala itu. Jadi satu habbah, satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai pula akan ada sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, akan menumbuhkan 100 biji. Jadi perumpamaan seolah satu amalan pahala kita nafkahkan harta kita jalan Allah, Allah ganjari kita dengan 700 kali gandaan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista aw tasaddaqta fa abqaita." Tidaklah bagimu wahai manusia hartamu kecuali apa yang telah engkau makan lalu engkau habiskan, atau engkau pakai lalu engkau lucutkan, atau engkau sedekahkan lalu engkau kekalkan. Jadi ganjaran pahala di akhirat. Jadi yang kita simpan di bank itu belum tentu lagi jadi milik kita. Yang menjadi milik kita apa yang kita guna, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Nampak macam habis, tetapi itulah kerana yang kekal itu adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan pun dapat ganjaran, sebab orang non muslim makan tak dapat ganjaran, mereka dapat kenyang, kita dapat kenyang dan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kerana makan kita ada etikanya. Makan kita dengan basmalah, dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Niat kita untuk kita sihat, untuk kita nanti nak melaksanakan kerja-kerja amal. Tanpa kesihatan kita tak mampu melaksanakan amal yang dituntut kepada kita. Menjadi pekerja yang rajin, menjadi imam yang melaksanakan tugasnya, bilalnya, pekerjanya dan sebagainya, itu semua memerlukan kesihatan. Antara kesihatan datang daripada punca makanan. Kita ni ialah apa yang kita makan. Jadi begitu juga yang kita pakai. Kerana pakai kita juga berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai yang indah untuk dibanggakan. Kita pakai, ada pakaian kita, dan kita ada doa-doa yang kita pakai, yang kita baca. Dengan itu pakaian kita selain menutup aurat. Aurat artinya perkara yang kita tak nak orang lihat keaiban kita, itulah kata aurat. Maka kita tutup dengan pakaian kita. Maka itu selain pada menutup aurat, kita juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi kasani hadha wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah, Alhamdulillahi kasani hadha, ya Allah, puji-pujian kepadamu kerana kau berikan pakaian ini kepadaku tanpa ada daya dan upaya daripadaku. Engkau yang kurniakan. Ataupun kita sedekah, dan disebutkan tadi betapa ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Itu yang kekal untuk diri kita, yang kita simpan, pakaian yang kita simpan, mungkin puluhan pakaian, mungkin ratusan pakaian. Maaflah saya sebut mungkin ekstrim sangat, saya ni sebut macam ratus. Tapi mungkin ada orang sampai bilik khas tu semua pakaian dia lah, kasut dia, pakaian dia dan sebagainya. Tidak jadi satu kesalahan. Orang yang mampu boleh, tetapi dia juga membantu pada orang yang memerlukan selain digunakan sebab dia mampu. Jadi beza antara orang yang mampu, yang sederhana mampu, dan yang kurang mampu. Orang mampu tidaklah jadi satu kesalahan untuk dia pakai pakaian indah, yang cantik dan sebagainya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu pamerkan, hendak kamu tunjukkan dengan cara kita berbelanja, dengan kita pakai yang indah dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW pun kalau nak jumpa sahabat, dia pakai yang paling indah. Nak jumpa sahabat, nak jumpa tu pun dia dah persiapkan diri dia dengan pakaian yang indah, yang cantik. Orang yang berzakat merasai bahawa apa yang mereka berikan kepada fakir miskin yang layak menerima zakat bukanlah kemurahan daripadanya, tetapi adalah hak yang maklum yang Allah bahagikan pada mereka melalui tangannya. Jadi dia beri tu, kita keluarkan zakat bukan kerana kita ni orang yang kita rasa bangga, aku ada kaya, aku ada duit yang banyak, ini kamu ni orang miskin, nampak sangat hina dia tu, dan kita beri dengan perasaan angkuh dan sombong. Tetapi sebenarnya kita bahagikan kerana kita tahu itu adalah satu kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan asnaf yang 8 yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kita yang ada kelebihan rezeki ni, kita tunaikanlah zakat kerana itu merupakan hak yang telah pun maklum. Maklum artinya telah pun disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai hamba kepada Allah akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akur kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kedudukan bertukar ganti, lalu orang yang tadinya menerima zakat memberi zakat kepada orang yang telah memberi zakat kepadanya. Jadi ini watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada orang yang kaya mungkin atas sebab beberapa musibah mungkin dia jatuh miskin, tapi orang miskin pula menjadi kaya. Jadi harapan kita begitu. Maknanya sebagai seorang guru, dia nak kalau orang yang diajar tu menjadi lebih alim daripadanya. Orang yang memberi zakat, kalau boleh orang yang menerima zakat juga satu masa lebih kaya daripada dia, dia dapat keluarkan zakat lebih banyak daripadanya. Kalau spirit itu pada kita, kita akan lihat generasi yang kita wariskan, yang kita tinggalkan tu sentiasa akan menjadi lebih baik. Kita tak nak orang kata saya bukan ahli silat, orang kata oh silat dia tok guru ni tak bagi semua. Ada jurus-jurus yang disimpan. Tak, kita spirit Islamnya bagi yang terbaik. Kerana cabaran generasi yang akan kita tinggal tu akan lebih
lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Jadi kita perlu bekalkan kepada mereka sesuatu yang lebih baik apa yang kita miliki. Jadi kalau kita bagi zakat tu bukan kita hina, kita harapkan dia insya-Allah suatu masa lagi dia jadi kaya, jadi orang muslim yang kaya. Mudah-mudahan kalau 1/10 daripada 10 yang terkaya tu, yang aset pemilikan mereka bilion, 40 bilion lebih, yang muslim hanya 10 bilion, kita mengharapkan mungkin jadi 2 orang, 3 orang, seimbang 5 dan 5. Jadi kita harapkan dan jadi orang kaya, dermawan, yang sentiasa membantu. Kerana kita spirit kita al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Tangan yang di atas tu lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang memberi. Kaifa nu'ti illam namlik syai'an fa yaqulu syai' la yu'ti. Kalau kita tak ada apa-apa, apa yang dapat kita beri? Jadi kalau kita kaya baru kita dapat memberi, kita dapat membantu. Jadi daripada individu, daripada keluarga, daripada negara yang kaya membantu negara yang miskin. Kita mengharap suatu masa nanti negara kita kaya dan sebagainya dapat membantu padanya. Lebih baik daripada negara yang sentiasa mengharapkan belas ihsan. Al-Quran melarang kita membatalkan pahala zakat sedekah dengan membangkit-bangkitkan, menunjuk-nunjuk dan menyakiti orang yang telah ditolongi. Jangan kita sakiti, jangan kita bangkit-bangkitkan. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi dan kamu berulang-ulang banyak kali bangkitkan apa yang kamu beri kepada orang itu. Jangan, kita bagi penuh keikhlasan, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pengajaran kepada kita supaya kita dapat mengembangkan sifat ikhlas dalam diri kita, menahan diri kita daripada menyakiti manusia. Malah sebaliknya kita mestilah membawa rahmat kasih sayang kepada mereka. Kerana kita mengambil spirit Rasulullah diutuskan untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi umat Nabi Muhammad ni sebagaimana Rasulullah diutuskan oleh Allah membawa rahmat pada seluruh alam, kita umat Muhammad, umat yang terbaik. Kerana kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada pada diri kita ciri-ciri membawa rahmat kepada orang lain. Rahmat kepada keluarga kita, isteri dan anak-anak kita, rahmat kepada jiran tetangga kita, rahmat kepada ahli karya kita, kepada taman kita, kepada negara kita, tempat kerja kita. Maknanya membawa rahmat. Rahmat, ada ilmu sampaikan ilmu, ada kekayaan membantu dengan kekayaan, tak ada ilmu, tak ada kekayaan, bantu dengan tenaga, idea dan sebagainya. Semua itu ke arah nak membangunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut supaya kita tidak mengungkit-ungkit ni dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, janganlah rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Habis itu ada orang kata, habis itu kalau kita ni tak boleh kau kita tunjuk, dia pamerkan cek besar-besar, orang ambil gambar siar dalam akhbar. Disebutkan boleh untuk tujuan menggalakkan dan motivasi kepada orang lain, khususnya orang pemimpin-pemimpin. Saya pernah sebut kepada tuan, maknanya bekas NC dulu, Datuk Zainul Ujang, dia ada award, maknanya Merdeka Award, dapat 500,000. Dia pun masukkan endowment 100,000. Jadi kerana nak galakkan staf UTM supaya memberikan endowment, kita sebut wakaf. Kalau wakaf ni, pasal istilah wakaf nanti Jabatan Agama di UTM ni pernah ni guna endowment. Okay. Jadi dia kata saya nak tunjuk, bukannya nak menunjuk-nunjuk. Saya nak tunjuk ini yang saya bagi, saya dapat 500,000, 1/5 daripada itu, 100,000 saya masukkan endowment. Saya nak tunjuk, tapi bukan nak menunjuk-nunjuk. Saya ingat sampai sekarang saya ingat. Jadi kita mungkin tak mampulah seperti dia. Mana pun dah kita dapat 500,000 insya-Allah. Buat usaha dia, alhamdulillah Allah bagi. Dan ada beberapa lagi staf yang dapat
Profesor-profesor UTN ni ramai lah, beberapa orang yang dapat lah. Profesor Fauzi tadi saya yang kemudian dapat lah TNC sekarang ni. Jadi itulah dia, maknanya sebagai pemimpin boleh, tapi hati kena jaga. Hati nak jaga, keikhlasan nak jaga. Tetapi sebagai motivasi, nak menggalakkan, nak mendorong orang boleh, tapi hati jaga kerana Allah nilai berdasarkan keikhlasan kita. Imam Al-Ghazali sebut kullun nasu halka illa al-alimun wal alimuna halka illa al-amilun wal amiluna halka illa al-mukhlisun. Kata Imam Al-Ghazali, semua manusia binasa kecuali orang alim. Orang alim adalah orang ilmu. Kita tahu tentang sedekah ilmu, ganjaran pahala yang sangat besar. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai sampai ada 100 biji. Itulah ganjaran seolah satu amal soleh kita, satu nafkah yang Allah terima, ganjaran 700 pahala ganjaran yang diberikan kepada kita. Kita tahu semua manusia binasa kecuali orang ada ilmu. Ilmu tentang pahala. Kita tahu pahala dan kita, dan orang-orang yang ada ilmu pun wal alimuna halka illa al amilun. Alim ni amil. Alimun jam' min amil. Amilun, amilani, amilun. Orang yang berilmu ramai. Binasa juga orang yang berilmu. Semua manusia binasa kecuali orang yang ada ilmu. Orang yang berilmu pun kata Imam Al-Ghazali, halka illa al-amilun, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal pun ada ilmu, ada amal pun masih binasa. Illa al-mukhlisun, kecuali orang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu peristiwa iblis ketika dia dihalau pada syurga, dia laknat kerana dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sujud menghormati Adam. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesatkan. Satu permintaan dia ialah supaya umur dia dilanjutkan. Allah kabulkan. Tapi satu lagi dia nak sesatkan semua manusia. Allah tak penuhi permintaan iblis ini. Allah Subhanahu Wa Taala illal mukhlisun, kamu boleh sesatkan semua manusia kecuali yang ikhlas kepadaku, amalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan manusia, kita baca dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka manusia tidak diperintahkan beramal kepada Allah kecuali mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggi sangat ikhlas ni. Ikhlas ni masya-Allah tinggi sangat kedudukannya. Jadi cerita nak tunjuk tadi boleh nak tunjuk kerana jadi motivasi. Itu dia tidak akan masuk daripada riak. Riak nak tunjuk-tunjuk untuk dapat kebanggaan, untuk dapat pujian manusia, penghargaan manusia. Kalau orang tak nampak, nak suruh orang nampak, nak suruh orang sebut, itu tak boleh lah. Tetapi kalau untuk tujuan nak motivasi, nak menggalakkan orang supaya turut serta dalam amal-amal yang soleh yang dianjurkan, itu dibolehkan. Kita tak apalah. Kita lihat tafsir yang saya ambil daripada tafsir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, tentang jangan tunjuk-tunjuk ni. Jadi dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah tadi, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu tadi dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti manusia. Disebutkan qala Abu Ja'far, yang dimaksudkan jangan kamu batalkan sedekah kamu tadi, la tubtilu ujura sadaqatikum. La tubtilu sadaqatikum, fi tafsir yaqul la tubtilu ujura sadaqatikum. Jangan kamu batalkan pahala kamu. Bukan batalkan sedekah tu. Saya tak jadi nak sedekah, bukan. Jangan kamu batalkan. Tak sedekah buat dah. Jadi jangan kamu, awaslah, jangan kamu batalkan ujur. Ajran, ujur, jamak taksir. Ujur, jangan kamu batalkan ganjaran. Allah nak bagi kita ganjaran ni. Kalau kamu ungkit, batallah. Kalau kamu sakiti orang dengan pemberian kamu, batallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan kepada kita. Abu Ja'far mentafsirkan ayat jangan kamu batalkan sedekah kamu tu dengan maksud jangan kamu batalkan ganjaran yang diperuntukkan kepada kamu oleh sedekah-sedekah yang kamu berikan itu. Bil manni wal azza, dengan mengungkit dan menyakiti manusia. Dan riya ini disebutkan wa dzalika an yunfiqa malahu fima yara an-nas fi dhahir annahu yuridu Allah Ta'ala ذكره فيحمدونه عليه
wa huwa ghairu muridun bihi. Jadi untuk tunjuk-tunjuk ni dia katakan dibelanjakan untuk supaya dipertuntunkan kepada manusia dari segi zahirnya, sedangkan dia tidak ada kehendak pun untuk dapat. Ghairu muridun bihi Allah wala talib minhu thawab. Dia tidak ada pun kehendak nak dapatkan apa ni, redha Allah Subhanahu wa taala, dan nak dapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjaran disebut ujur, satu lagi thawab. Jadi sama kedua-dua yang bermaksud ganjaran dan juga pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yunfiqu zahiran liyahmadun nasu alaih. Tapi dia nafkahkan tadi ialah semata-mata supaya dapat pujian daripada manusia. Supaya orang kata apa? Huwa sakhiyun karim. Dia orang ni sangat orang yang sangat pemurah, orang yang kaya. Wa huwa rajulun salih. Dia orang yang soleh. Dia nak seorang sebut macam tu. Itu tidak maknanya tidak digalakkan. Bukan tidak digalakkan, seharusnya kita elakkan daripadanya. Fa yuhsinu alaihi bithana, lalu orang pun ramailah puji dia. Jadi kita tak naklah. Fala yadruna ma huwa alaihi min takzib. Sedangkan orang tak tahu bahawa dalam batin dia tadi dia dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada keikhlasan pun, tak ikhlas dia kepada Allah. Dia bagi nak mungkit, dia bagi untuk dapat pujian manusia. Dapatlah pujian manusia tapi tak dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kiasan pada amal-amal kita yang lain. Baca Quran kita, baca solat kita yang banyak, baca Quran kita yang banyak, zikir kita yang banyak. Kita lah yang awal datang masjid, kita lah yang akhir balik masjid, dan sebagainya. Semuanya lillahi ta'ala, bukan untuk dapat pujian-pujian daripada manusia. Jadi ini antara sifat orang munafik lah disebutkan. Ini sifat orang munafik. La yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam ayat dia sebutkan dia tidak beriman, artinya dia tidak membenarkan keesaan Allah dan sifat rububiyah Allah, dan tidak pula tidak percaya bahawa dia akan dibangkitkan ketika selepas matinya, famujazin ala amal, dan dia akan menerima balasan daripada segala amalnya. Hanya kita yang percaya kepada ganjaran Allah, percaya apabila kita mati, kita dibangkitkan dan kita diberi ganjaran berdasarkan amal kita. Dah tentulah datanya keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas ni mungkin ada sifat-sifat tidak percaya bahawa dia akan dibangkitkan semula. Tapi masalah sekarang ni ada kalau kita orang Islam mungkin ada sifat percaya kita dibangkitkan, tapi duk berlawan duk berlawan antara nak tunjuk ni dan satu nak dapat ganjaran pahala. Jadi kita perbaikilah keikhlasan tu, dia perlu satu latihan, Jadi ini akhirnya disebutkan sifat munafik. Okay. Jadi panjanglah. Orang yang beriman hanyalah mengharapkan keridaan Allah. Allah itu suci, tidak menerima malaikat yang baik. Al-Quran mengarahkan supaya kita memberikan harta yang terbaik, harta kita yang baik, yang suci, yang paling kita cintai, dan tidak memberikan yang kotor dan buruk. Ini adalah satu sudut pendidikan yang penting untuk kita memerangi sifat ananiyah, egoisme, dan kita memerangi sifat mementingkan diri sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan supaya kita beri yang terbaik. Bila nak sedekah yang bagaimana? Sedekahkanlah yang terbaik, yang paling kita sayang, apabila kita ada kemampuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhizihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian pada hasil usahamu yang baik. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Apa yang kita peroleh yang baik-baik itulah kita nafkahkan, kita belanjakan. Dan sebahagian pada apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhizih, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya. Yang buruk-buruk yang kita tak nak dah, yang kita tak say, yang kita tak mahu, itu yang kita ada. Jadi kita berikan yang terbaik yang kita sayang.
Jadi dilanjutkan lagi dalam surah Ali Imran disebutkan betapa kita hanya dapatkan kebaikan apabila kita menafkahkan apa yang kita sayangi, yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Mimma, daripada banyak tu, walaupun mana kita kata banyak, tapi sebahagian tu kita sayang juga. Sayang itulah yang kita belanjakan. Dan ini relatif lah antara orang kaya, orang sederhana kaya, orang miskin. Berapa kita sebutkan kalau pendapatan 100,000 satu bulan, berbeza dengan orang pendapatannya mungkin 7,000, 8,000, 10,000, berbeza. Kita katakan mungkin yang 100,000 yang dia sayang tu mungkin sepatutnya dia nak berapa? 1,000, 1%. Jadi dia bagi itu yang kita sayang. Patut lebih lagi lah. Kalau orang 100,000 tak patut 100,000 patut dia lebih lagi patut. Jadi alangkah indahnya jika perasaan manusia yang bersedekah itu meningkat naik lebih tinggi, lalu merasakan bahawa dia lebih berhajat memberi sedekah pada fakir miskin daripada mereka yang berhajat daripada berhajatnya fakir miskin menerima sedekah dan bantuannya. Jadi ini pun asalnya saya dah sebut ni. Jadi kita nak beri sedekah tu, kita nak cari orang seharusnya lebih lagi daripada orang yang fakir miskin, mencari orang yang mampu membantu dia. Kerana apa? Orang yang nak menerima sedekah tu mungkin dah butuh harta tu dibelanjakan untuk makan minum dia dah habis. Tetapi kita nak cari dapat pahala tu, pahalanya berkekalan. Yabqa ilal abad. Ganjaran pahala itulah yang menyelamatkan kita selepas kita mati dan sifatnya berterusan. Jadi kita nak cari pahala, kita cari fakir miskin. Lebih laju daripada fakir miskin mencari siapalah datang ke jabatan agama, datang ke masjid, datang pada individu-individu yang kaya ni nak minta, kami nak beraya, kami tak cukup duit nak beli pakaian raya pada anak dan sebagainya. Kita yang kaya bersegera kerana patutnya spirit itu ada pada kita. Kita lebih laju daripada orang miskin datang pada kita kerana yang kita cari itu pahala dan pahala kekal, berbanding dengan mereka dapat sedikit duit itu dibelanjakan untuk hari raya, pahala habislah. Sedangkan yang kita bagi sedekah itu ganjaran berpanjangan dan dapat menyelamatkan kita selepas mati kita. Jadi hari itu saya baca ni tetapi tak dapat tuntun kepada tuan-tuan. Ini hadis tentang kelebihan bersedekah. Sebab kita masa pun dah dekat nak azan, saya skip beberapa hal. Ini saya baca, saya rasa ketika saya baca hadis ni, ketika itu tak dapat tayangkan pada tuan-tuan. Pasal hari itu ada teknikal ni, dia punya kabel ni tak dapat kerana orang yang ada tu tak dapat bantu saya sikit. Kelebihan bersedekah. Inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Rawahu Turmuzi. Ada baca Tirmizi, Turmuzi, boleh dua-dua baca ni. Jadi sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan dan menolak akibat yang jelek. Kalau saya terjemah, wa tadfa'u mitatas su', dan dapat mengelak daripada kematian yang buruk. Kematian buruk dalam bentuk apa? Mungkin mati dalam su'ul khatimah. Mati yang buruk mungkin mati tempat maksiat. Malu ke? Namanya Muhammad, namanya Abdullah, mati tempat pusat pelacuran. Nauzubillahi min zalik. Jadi sedekah boleh memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dan boleh mengelak daripada mati dalam keadaan yang buruk. Mati dan su'ul khatimah. Mati tak dapat mati dengan tauhid, syahadah tauhid. Mati dalam keadaan tempat-tempat maksiat mungkin, ataupun mati dalam keadaan yang buruk dia. Mati di tengah-tengah buat maksiat, tak sempat nak taubat. Wal iazubillah. Jadi cara untuk mengelak daripada murka Allah dan mati dalam keadaan yang buruk dengan beberapa contoh yang kita sebutkan tadi ialah dengan cara kita bersedekah, banyakkan sedekah. Ini hadis daripada Tirmizi dan dihassanahu. Kemudian yang kedua ialah inna sadaqatal muslimi tazidu fil umur wa tamna'u mitatas su' wa yuzhibu bihal kibar wal fakhra. Sedekah seorang muslim akan menambah panjangnya umur, menolak akibat yang jelek dan dilenyapkan Allah dengannya sifat takabur dan angkuh. Jadi sedekah seorang muslim boleh menambah umur. Kalau kita tanya tuan-tuan, kalau saya tanya dan saya
percaya jawapannya sama. Kalau saya tanya pada diri saya sendiri pun, nakkah kita ni panjang umur? Panjang umur dalam ibadah kepada Allah lah. Kalau panjang umur, tua, tak larat dan menyusahkan, itu tak nak. Ada orang yang panjang umurnya Masya Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula orang yang panjang umurnya bertambah maksiatnya, bertambah jauhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Jadi dah tentu kita tanya, kalau dah saya tanya diri saya sendiri dan tuan-tuan, nak ke umur kita panjang? Nak. Caranya ialah kita bersedekah. Sedekah juga boleh menjauhkan daripada mati yang buruk yang kita sebutkan tadi, dan ditambah dalam hadis At-Tabrani ini, wa yuzhibu bihal kibar wal faqra, boleh menghilangkan sifat angkuh dan juga sombong. Sifat mazmumah, dan bukan senang untuk ni. Maklumlah kita ni orang kaya, orang ternama, ada gelaran, ada pengaruh dan sebagainya. Macam mana nak jadi seorang yang humble, seorang yang tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, kata Rasulullah. Siapa yang tawadhu kerana Allah, Allah angkatkan kemuliaannya. Jadi dengan cara kita banyaklah sedekah, insya-Allah Allah akan panjang umur kita. Allah matikan kita dengan cara yang baik, dan Allah jauhkan kita daripada sifat angkuh dan sombong. Kemudian, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rawahu Muslim. Jadi tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali dua malaikat lah. Penjodoh bilangan malaikat boleh kita sebut orang, kita tak tahu. Mungkin kalau kita perbaiki kita sebut dua malaikat. Orang manusia, sebuah rumah, sebuah kereta, penjodoh bilangan kepada malaikat kita kata dua malaikat. Jadi setiap pagi kita ni, maka dua malaikat datang, lalu kedua-duanya berdoa. Apa doa mereka? Seorang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang menafkahkan harta ni ganti yang lebih baik. Malaikat yang satu lagi dia akan sebut, ya Allah, ya Allah datangkanlah kerosakan kepada orang yang bakhil. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang bakhil ni kebinasaan, kemusnahan. Tak ada keberkatan umur dia, tak ada keberkatan pada harta dia, tak ada keberkatan pada keluarga dia, tak ada keberkatan pada kerjaya dia, tak ada keberkatan kepada persahabatan dia. Banyak musuh, banyak dan sebagainya. Tapi bukanlah bermaksud Rasulullah tak ada musuh. Rasul pun ada musuh walaupun dia Habibullah. Tetapi nak cerita tak ada keberkatan, itu yang kita takut. Jadi apa, dan malaikat doa mereka dah tentu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pagi ni, ma min yaumin, setiap pagi maka dua malaikat kepada orang yang menafkahkan, Allah dia minta Allah gantikan yang lebih baik. Sebab itu maknanya orang yang bisnes dan sebagainya percaya ini formula ni, lagi banyak memberi, lagi banyak datangnya rezeki. Dia punya spirit dia gitu, maknanya power memberi ni, kuasa memberi tu akan memulangkan return tu akan lebih banyak lagi. Tetapi orang yang bakhil, doa malaikat dia supaya mereka akan dimusnahkan. Satu lagi sebelum kita habiskan masuk isyak, sana'ul ma'ruf taqi masara su wa sadaqatu khafiyan tudfi ghadab ar-rabb wa silatu ar-rahim tazidu fil umr wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah wa awwalu man yadkhulul jannata ahlul ma'ruf. Rawahu at-Tabrani fil awsat wa sakata 'alaihi al-Munziri. Perbuatan yang baik akan menghindarkan bencana-bencana jelek, dan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah. Menghubungkan silaturahim akan menambah panjangnya umur. Hubungkan silaturahim. Alhamdulillah ketika seminggu cuti ni, UTM semester break, saya sempat ziarah ayah saya yang berumur sudah 81 tahun, lahir tahun 34, jadi 82 tahun. Mertua pula di Kedah, lahir tahun 33, 1 tahun senior pada ayah saya. Jadi kedua-duanya dapat saya ziarah yang sudah uzur lah. Dia teringat macam mana uzur lah. Saya baru umur 53, dia pun rasa lah. Jadi siapa menghubungkan silaturahim menambah panjangnya umur, dan setiap kebaikan akan berarti sedekah.
Dan ahli kebaikan di dunia, mereka juga akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Sebaik-baik ahli kejahatan di dunia, sebaliknya ahli kejahatan di dunia, mereka juga adalah ahli kejahatan di akhirat. Dan orang yang mula pertama masuk syurga ialah ahli kebaikan. Jadi masuk kejahatan sini, mana dia akan menjadi penghuni neraka lah. Antara keburukan tu dia bersifat bakhil. Sifat bakhilnya sifat yang buruk sebenarnya, sifat yang mazmumah. Seorang Muslim tu seorang yang sangat pemurah. Dan ada orang yang dan ganjaran pahala tu bukan dilihat kepada jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Mungkin pada orang miskin, dia membeli harta yang sikit, nak sedekahkan RM50 tu berat pada dia, tapi itu yang dia sedekahkan mungkin pahalanya lebih besar daripada orang yang sedekahkan RM500,000, mana seorang jutawan. Jadi berkata ikhlas, alhamdulillah kalau dia seorang jutawan, RM500,000 yang sedekahkan itu ikhlas dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagikan cara lebih banyak. Cuma saya tak ingatlah secara spesifik itu. Sebab zaman Rasul ada yang sedekah dengan sebelah atau separuh kurma, ikut kemampuan masing-masing, ataupun beri makan kepada orang yang berbuka puasa, dengan sedekah pun dapat ganjaran pahala. Jadi itulah orang yang baik di dunia ni dianggap baik di akhirat, dan orang yang jahat di dunia jahat di akhirat. Dan orang yang akan masuk syurga tu, yang awal masuk syurga ialah orang ahli kebaikan. Jadi wa awwalu may yadkhulul jannah ahli al-ma'ruf. Orang yang awal masuk syurga tu ialah ahli ma'ruf. Antara maksud ahli ma'ruf ni ialah orang yang ada sifat ni lah, yang ada sedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang menghubungkan silaturahim, dan membuat kebaikan di dunia. Jadi ini adalah orang yang disebut ahli ma'ruf. Kerana Rasulullah mula sana'i'ul ma'ruf ahli ma'ruf, orang yang buat kebaikan. Dan ahli syurga yang layak untuk masuk syurga itu adalah orang yang membuat ma'ruf, yang buat kebaikan. Jadi antaranya ialah dengan sedekah. Sedekah merupakan orang yang dikategorikan sebagai ahli ma'ruf, orang yang suka buat kebaikan, menderma. Sebab itu Rasul sebut apa ni, sedekah dengan apa, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang yang susah, at'imut ta'am, wa sallu wan nasu niyam, sembahyang ketika manusia tidur, bangun malam solat. Kamu masuk syurga dengan penuh salam, dengan penuh kesejahteraan, insya-Allah. Itulah saja yang ingin saya sampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan sambung lagi. Bukanlah saya menyampaikan ni lebih baik kepada tuan-tuan, yang terbaik kerana kita tu yang berilmu, yang beramal dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama doa, mudah-mudahan kita memiliki tiga sifat ini. Sentiasa mencari, berusaha untuk menambah ilmu, kemudian beramal insya-Allah apa yang kita tahu, dan kita sentiasa doa kepada Allah supaya Allah beri kita keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم لا تجعل فينا وما معنا ومن يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت قرب الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق